Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Afika Ahmiza binti Suhaimi. Nombor matrik C20A1197. Okey, hari ini saya nak menceritakan sedikit tentang video dokumentari tentang pemakaman Istana Diraja. Okey, jom kita tengok. Okey, ini adalah sejarah atau asal-usul makam Diraja Kampung Marhum. Makam Diraja Kampung Marhum, Kuala Pahang terletak di Pekan Pahang. Makam Diraja Kampung Marhum ini terletak di tebing kiri muara Sungai Pahang di antara Kuala Pahang dan juga Kampung Marhum. Makam ini merupakan antara makam bersejarah yang terdapat di daerah Pekan. Menurut sejarah Pahang, makam Diraja Kampung Marhum telah wujud sejak kurun ke-18 lagi. Bendahara Tun Habib Abdul Majid merupakan bendahara Pahang yang pertama disemadikan di situ pada tahun 1780. Diikuti pula Bendahara Tun Qoris pada tahun 1806 dan Bendahara Wan Ali pada tahun 1856. Kebanyakan yang dimakamkan di kawasan tersebut terdiri daripada keluarga diraja, antaranya Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, Sultan Mahmud dan juga Sultan Abdullah. Okey, makam ini dipercayai digunakan sejak abad ke-19. Okey, seterusnya adalah jenis-jenis batu Aceh yang digunakan untuk pemakaman diraja. Okey, batu nisan Aceh ni ada 3 jenis, iaitu pipih, blok dan bulat panjang, iaitu silinder. Ia juga boleh dikelaskan mengikut zaman kesultanan, iaitu Ali Murid Shah pada kurun ke-16, Jamalul Awal Badrul Munir pada kurun ke-17 hingga 18 yang mempunyai pengaruh Bugis, dan Mansur Shah pada kurun ke-19. Okey, terdapat satu lagi jenis batu nisan yang dipercayai dari zaman Kesultanan Perlak yang disebut sebagai plak pling. Ia berbentuk seperti tiang atau menhir. Ia juga mempunyai pengaruh Hindu. Dr. Othman Yatim telah membahagikan batu nisan ini kepada 14 jenis bahagian, iaitu jenis A hingga N. Ianya dikenali sebagai Ottoman type. Ottoman type, menurut Ottoman type A yang digunakan adalah pada sekitar tahun 1400, type B hingga G adalah sekitar 1500, type H adalah 1600 dan type I hingga N adalah sekitar 1700 hingga 1800. Okey, seterusnya adalah saiz batu Aceh yang digunakan ketika pemakaman Diraja Kampung Marhum. Okey, kebiasaannya saiz nisan juga dipercayai oleh faktor kedudukan sosial dan umur si mati. Kanak-kanak biasanya mempunyai saiz yang lebih kecil, manakala yang dewasa mempunyai saiz yang lebih besar, dan juga harga yang berbeza bagi setiap batu nisan. Okey, batu nisan ini digunakan sebagai tanda bagi makam orang kenamaan seperti sultan, kaum kerabat dan juga pembesar kerajaan. Ini kerana ia ada kaitan dengan hubungan perdagangan dan hubungan kekeluargaan antara pemerintah Malaysia dan juga Sumatera Aceh. Selain itu, kaligrafi tulisan di batu nisan. Okey, bila kita bercakap tentang batu nisan ni, ia tidak lari dari kaligrafi hard. Semakin panjang kaligrafi yang ada pada batu nisan itu, semakin penting kedudukan sosial seseorang itu. Ini kerana kerja memahat dan mengukir dilakukan oleh mereka yang pakar. Hanya mereka yang berkedudukan tinggi sahaja yang mempunyai nama pada batu nisan, seperti sultan serta keluarga bangsawan, pegawai kerajaan tertinggi dan juga gelaran kepada ulama, habib atau syuhada. Jenis-jenis qaid yang digunakan adalah jenis nashi, tulus, kufi, figurat dan juga samar. Seterusnya adalah fungsi batu nisan. Okey, ia diperbuat daripada batu, lepas tu ditulis dengan nama orang yang dikebumikan, tarikh lahir dan juga tarikh kematian. Batu nisan ini mempunyai bentuk dan rupa bergantung kepada fahaman dan kebudayaan kerabat diraja. Ia juga diletak mengikut kemahuan atau status seseorang raja tersebut. Okey, kesimpulannya adalah jelas bahawa batu Aceh telah digunakan semasa proses pemakaman bagi kerabat diraja di Kampung Marhum, Pekan. Ini jelas menunjukkan bahawa batu Aceh ni majoritinya telah digunakan oleh segelintir golongan sahaja, iaitu bangsawan, kerabat diraja dan juga orang-orang berstatus sosial seperti raja. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.